Assalamualaikum dan selamat pagi semua kelas. Pagi, Cikgu. Oke, pagi. Apa kabar semua hari ini kelas? Baik, Cikgu. Baik, Cikgu. Oke, kelas jadi pada hari ini lama sudah teacher tidak jumpa kamu. Semua baik-baik kan? Oke, sebelum teacher share slide, kamu coba teacher share slide dulu. Kamu boleh nampakkah? Oke, sementara Boleh, teacher. Oke, boleh. Bagus. Oke, kelas. Jadi sementara teacher share slide, teacher mau tanya dulu, apa yang kamu buat sepanjang cuti raya nih? Wih, London. Hebat, Visi. Dengan siapa tuh? Wah, ada bawa oleh-oleh untuk cikgu kah? Oke, Visi. Jadi yang lain macam mana? Sepanjang cuti buat apa? Saya pun di rumah aja, Cikgu. Di rumah, sambut raya lah. Iya, Cikgu, menikmati cuti. Siapa yang sambut keamatan di sini? Saya Cikgu. Lizeri. Lizeri sambut keamatan di mana tuh? Saya sambut di kampung saja, Cikgu. Kampung. Di mana kampung Lizeri? Di Nabawan, Cikgu. Wow, kalau Nabawan mesti meriah kan? Sangat meriah, Cikgu. Kami berkumpul satu keluarga. Satu keluarga. Kamu buat apa, Lizeri? Menyambut keamatan Jabi. Ada makan-makan gitu, Cikgu. Minum tapai. Oke, itu semua sebahagian daripada adat kita kan di Sabah dan Sarawak nih. Oke, kelas. Jadi, apa yang teacher tanya dengan kamu tadi tuh sebenarnya ada kaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini, oke? Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk kepada tajuk kita yang baru, bukan tajuk barulah, subtopik baru dalam tajuk yang sama, yaitu tajuk terakhir dalam penggal 2 ini, yaitu Malaysia, negara maju dan apa kelas? Tengok buku kamu, negara maju dan sejahtera. Sejahtera, Cikgu. Betul, oke. Jadi, sebelum kita masuk, teacher mau ingatkan, oke kelas, kamu punya exam ada 2 minggu saja lagi. Jadi, macam mana banyak pun perayaan yang kita sambut, oke, kita di Sabah nih, kita dah sambut Hari Raya sekarang kan, kita ada juga keamatan. Lepas tu kita ada Hari Guru dan juga Hari Ibu. Kalau di Sabah ni memang biasalah kita sambut semua perayaan dan juga hari-hari istimewa tu. Tapi cikgu mau ingatkan, okey? Jaga makan, jaga minum dan jaga kesihatan. Okey kelas, boleh? Boleh, teacher. Okey, Let's go. Okey, kelas. Jadi pada hari ini teacher mau masuk subtopik yang terbaru. Okay? Dalam bab 4 itu kita sudah belajar 7 subtopik. Kan? Kita sudah belajar agama dan kepercayaan, ekonomi, ekologi, prasarana dan minggu sebelum hari raya itu kita sudah belajar pasal sains dan teknologi. Betul Kak kelas? Betul. Okay, betul. Jadi kelas, sebelum kita masuk, teacher mau tanya dulu sebab teacher tidak sempat buat latihan pengukuhan kan untuk kamu masa sebelum raya tuh untuk subtopik sains dan teknologi. Betul Kak kelas? Okey, jadi cikgu mau tanya dulu kamu lah, teacher mau ukur dulu kamu punya pengetahuan, mau tengok kamu ada ulang kaji ke tidak. Jadi kelas, teacher mau kamu senaraikan untuk teacher. Kita ada belajar 3 jenis teknologi kan. Jadi bagi teacher nama 3 jenis teknologi itu. Yang pertama, teknologi apa kelas? Diperbaharui. Bagus. Yang kedua? Cikgu. Teknologi hijau. Bagus. Ya, okey. Ada yang panggil cikgu tadi, si Lizari. Kenapa tu Lizari? Tadi saya nak jawab, Cikgu, tapi Nurul sudah belum jawab. Okey, tidak apa Lizari. Okey, untuk teknologi yang ketiga ni, cikgu mau Lizari jawab tak? Teknologi apa lagi Lizari yang tinggal? Okey, saya Cikgu. Teknologi laser. Betul kan, Cikgu? Betul Lizari. Okey, jadi memandangkan kamu semua dapat jawab dengan betul, cikgu andaikan memang kamu ada buat latihan pengukuhan lah. Okey, jadi kelas, sebelum teacher masuk kepada kita punya topik pada hari ini, macam selalulah cikgu
apa nih, kasih tengok dulu kamu satu video. Oke, jadi kamu tengok betul-betul nih video kelas. Cepat, teacher punya mouse tidak bergerak kok. Oke, Cikgu. Oke, boleh nampak kelas? Boleh, Cikgu. Boleh cikgu. Boleh kamu tengok dulu video sebelum kita lanjut kepada bab seterusnya. Indah kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusurkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya. Seperti kita menikmatinya sekarang ini. Oke kelas, jadi berdasarkan video yang teacher sudah tunjuk tadi, apa yang kamu dapat kelas? Kelas? Hello? Oke, semua masih ada sama-sama cikgu? Masih cikgu. Bagus. Jadi teacher mau tanya lah, apa yang kamu dapat daripada video yang teacher sudah tunjuk tadi? Berkenaan perpaduan cikgu. Betul, perpaduan. Apa lagi yang kamu nampak? Berbagai etnik, Cikgu. Berbagai Berbagai etnik, kaum, betul. Cikgu. Berbagai kaum. Betul anak-anak teacher semua. Semua betul. Jadi, apa yang kita mau belajar hari ini, Kas? Betul PC. Oke. Jadi, teacher mau tanya lah. Yang kamu faham. Apa yang kamu faham makna perpaduan ini, kelas? Bersatu padu. Betul. Penyatuan kaum, Cikgu. Lagi-lagi, apa lagi yang kamu faham? Berbagai bangsa. Kesatuan, Cikgu. Betul, kelas. Boleh. Apa lagi? Perpaduan bermaksud penyatuan dari semua kaum, tidak mengira pelbagai agama atau bangsa. Betul. Oke, betul. Semua jawapan-jawapan kamu nih kelas, semua betul, oke? Tapi sebelum teacher terangkan makna dan konsep yang lebih mendalam, cikgu mau tunjukkan dulu, oke? Hasil pembelajaran kita, oke kelas? Jadi, apa tuh? Apa sudah teacher cakap tadi? Hasil pembelajaran kan? Oke. Untuk topik ini, kamu akan dapat menerangkan perkembangan dan juga integrasi dan perpaduan di Malaysia. Yang kedua, kamu akan dapat membincangkan usaha dan langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memupuk perpaduan. Dan yang ketiga adalah menganalisis punca yang menyebabkan masalah perpaduan. Dan keempat adalah menjelaskan implikasi masalah perpaduan. Okey. Jadi kelas, daripada hasil pembelajaran yang cikgu sudah cakap tadi, kamu dapat detik ke apa tajuk kita pada hari ini? Dapat kelas? Kalau dapat tuh, teacher tunjukin. Topik hari ini adalah integrasi dan perpaduan. Okey. Kita masuk kepada pengenalan kepada integrasi dan perpaduan nasional ini. Okey. Cikgu mau, adakah yang volunteer boleh baca? Kelas? Siapa tu? Okey, boleh baca. Okey, boleh. Pengenalan kepada integrasi dan perpaduan nasional. Perpaduan dan integrasi merupakan perkara yang penting dalam mempertahankan dan mengekalkan kebebasannya sebagai sebuah negara berdaulat.
penting dalam menjamin keselamatan negara, kestabilan ekonomi, dan politik. Teruskan, Cikgu. Ya, boleh teruskan PC. Perpaduan, pengenalan, satu proses menyatupadukan berbagai kumpulan masyarakat yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu wilayah bagi mewujudkan satu identiti nasional. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama dan harmoni penduduk di antara Semenanjung, Sabah, dan Sarawak. Oke, terima kasih PC. Jadi, untuk poin yang pertama tadi itu, perpaduan dan integrasi merupakan perkara yang penting dalam mempertahankan dan mengekalkan kebebasannya sebagai sebuah negara berdaulat. Jadi kelas, apa yang kamu faham di situ? Kelas, untuk poin yang pertama itu, perpaduan dan integrasi ini penting. Penting supaya tidak wujud isu-isu yang mampu menggugat keselamatan negara. Kelas, cikgu mau tanya lah, kamu pernah dengarkah masalah perpaduan yang wujud di negara kita ni? Cikgu pernah Pernah? Contohnya macam kes-kes apa tu? peristiwa 13 Mei Kak Cikgu. Betul. Macam peristiwa 13 Mei kan, yang rusuhan 1969 tu. Jadi, benda-benda begitu memang tidak bagus. Tidak bagus sebab dia mengganggu kedaulatan negara kita. Kelas. Jadi, perpaduan dan integrasi ini sangat penting. So, kena ingat selalu. Jadi, integrasi dan perpaduan nasional ini merupakan satu proses menyatupadukan pelbagai kumpulan masyarakat yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Jadi kelas, kamu faham ke apa maksud identiti nasional? Kelas, ada yang apa yang kamu faham pasal identiti nasional? Identiti nasional yang saya paham tadi. Mm-mm. Identiti mereka sendiri, identiti negara sendiri tidak ada pada negara-negara lain atau bangsa. Betul tak, Cikgu? Betul PC. Identiti nasional tu begitulah maksud dia. Lepas tu, identiti nasional ini juga adalah, dengar kelas? Memahami, menerima dan menghayati kepelbagaian. Sama aja jawapan teacher sama jawapan PC tadi kan? PC, Betul, Cikgu. 12. Sama Cikgu. Jadi Lebih kurang sama Cikgu. betul kelas. Kelas. Jadi contoh untuk identiti nasional ini adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak berkaitan ciri-ciri agama, bangsa dan kepelbagaian di Malaysia. Kenapa kita perlu memberikan pemahaman kepada budak-budak dari kecil? Sebab orang cakap, kamu tahu kan proses sosialisasi? Tahu kan kelas? Tahu Cikgu. Jadi melalui proses sosialisasi itu, kalau kita tidak didik dari sekarang, dia akan berlanjutan dan keharmonian, kedaulatan negara itu tidak dapat dijamin. Boleh kan? Betul PC, cikgu suka kelas kamu ni kelas. Semua baik-baik dan bijak-bijak semua. Ada soalan untuk konsep integrasi dan perpaduan kelas? Tiada. Jadi kita pergi kepada kita punya subtopik seterusnya, iaitu halangan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional ni memang akan ada halangannya lah kan? Jadi cikgu tidak mau baca, cikgu mau kamu yang baca. Jadi cikgu mau sesiapa yang volunteer? Cikgu. Boleh Lizari, teruskan. Halangan perpaduan dan integrasi nasional. Nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka, etnosentrism, seterusnya aspek sosial, yaitu tahap kepahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah kaum lain. Seterusnya aspek kebudayaan, proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri. Dan yang terakhir, pemisahan fisikal, yaitu jarak antara wilayah yang jauh seperti Semenanjung, Sabah, dan Sarawak. Terima kasih Lizari. Sama-sama Cikgu. Bagus. Jelas sebutan tadi. Jadi kelas, halangan untuk kita memupuk perpaduan ini adalah nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka ataupun kamu boleh cakap etnosentrisme. Jadi kelas, nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka ini macam mana? Begini contohnya lah.
contoh si Michelle kan, si Michelle dan si Elisa. Contohlah dorang satu kelas. Okay. Dorang duduk dalam satu kelas dan si Elisa merupakan pelajar yang cemerlang. So si Michelle ni adalah kawan rapat si Lisa. Tapi sebenarnya dia ada satu sifat ataupun sikap yang berprasangka buruk sama si Elisa. Jadi sepanjang dorang belajar tu, si Michelle tidak pernah dapat A untuk subjek sains lah contohnya. Okay. Kenapa? Rupa-rupanya si Michelle ni dia sepanjang si Elisa ajar dia ingat si Elisa tu macam ajar benda yang salah. Jadi dia cari orang lain ataupun cari rujukan daripada internet dan sebagainya untuk membuat kerja sekolah dia. Dan akhirnya itulah yang terjadi. So, kamu dapat simpulkan kan kelas, kalau kita ada sikap yang berprasangka buruk ini, akhirnya dia akan makan diri kita sendiri. Kan? Betulkah? Betulkah kelas? Betul, Cikgu. Okey, jadi jadikan itu sebagai contoh. Alright, pengajaran, contoh dan pengajaran. Okey kelas, daripada aspek sosial pula, tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah kaum lain. Okey, cikgu mau tanya lah. Kalau kamu di Sabah, okey kita di Sabah kan, cikgu mau tanya lah, kita di Sabah ni, kita duduk satu sekolah tu bercampur ke semua kaum? Contohnya lah orang Murut, orang Dusun, orang Kadazan, orang Sungai, orang Bugis. Kita duduk satu sekolah yang sama ke kelas? Ya, Cikgu. Ya, Cikgu. Ya kan? Okey, jadi cikgu mau tanya. Kalau kita duduk satu sekolah, kita mengenalikah cara hidup dan masalah-masalah kaum dorang tu? Ya, Cikgu. Ya, betul. Okey. Betul. Bila kita duduk satu tempat, kita akan menyelami masalah dan cara hidup orang. Kita akan bertanya. Tapi ada sesetengah tempat yang tidak mengamalkan ataupun macam mana, dorang ada pengasingan. Okey, ada pengasingan. Jadi daripada situ, masalah-masalah kaum lain, dorang tidak faham. Okey, dorang tidak faham dan dorang pun tidak tahu cara untuk berkomunikasi dengan bangsa yang lain. Okey, tapi masalah ini sebenarnya jarang wujud. Okay, jarang wujud sudah sekarang, sama ada di Sabah, Semenanjung ataupun Sarawak. Tapi kalau dulu boleh dikatakan pengasingan itu sangat ketara lah. Okay, kelas, jadi boleh fahamkan dalam aspek sosial. Paham. Cikgu. Okay, kelas. Jadi dalam aspek kebudayaan pula, okay, ialah proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri. Okay, faham kan ni apa maksud ini? Faham kak kelas? Boleh Cikgu, tolong jelaskan lagi tak Cikgu? Tolong jelaskan lebih lanjut. Okey kelas. Jadi untuk aspek kebudayaan, proses pemasyarakatan yang terbatas ni ialah sebenarnya dalam aspek kebudayaan kadang-kadang lah bukan agama. Contohlah Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan. Bila dorang mengadakan sesuatu majlis, dorang hanya menumpukan kepada sesuatu kaum sahaja. Begitu. Jadi benda itu secara tidak langsung akan mengeksplor berkenaan dengan kaum itu sahaja. Okay? Dan terdapat juga kadang-kadang lah rumah-rumah kaum, rumah-rumah etnik yang ditubuhkan, yang ditubuhkan adalah secara tidak seimbang. Okay, kamu tahu maksud dia tu? Maksud dia ialah kadang-kadang ada rumah kaum Rungus, ada juga rumah kaum Murut, tapi dia tidak dalam rumah tu dia tidak dibagi tahu mengenai info-info kaum-kaum tersebut. So orang-orang tidak dapat tidak dapat info pasal kaum itu secara detail. Okay, jadi kamu boleh faham kelas untuk aspek kebudayaan ini. Faham Cikgu. Okay. Jadi sepatutnya kalau dalam aspek kebudayaan ini, dorang patutlah mengadakan program-program yang banyak dan melibatkan semua kaum. Sebab kita ni di Malaysia kan terkenal dengan kepelbagaian kaum. Jadi sepatutnya kalau ada program-program, dorang kena sentuh berkenaan dengan aspek semua kaum. Okay. Jadi yang seterusnya ialah pemisahan fizikal, iaitu jarak antara wilayah yang jauh seperti Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Okey, siapa faham poin yang ini? Ada yang faham kelas? Kenapa boleh terjadi?
Bisa coba jawab Cikgu. Oke, boleh Lizari. Teruskan Lizari. Mungkin dia terpisah mengikut wilayah seperti Semenanjung, di Semenanjung saja, di Sabah saja, dan Sarawak dalam Sarawak saja begitu. Betul Lizari. Betul lah tuh yang Lizari cakap tadi. Disebabkan pemisahan itu, dorang akhirnya tidak berlaku komunikasi. Tiada proses sosial. Okey, tiada proses sosial. Mungkin sekarang adanya lah kita punya media sosial kan. Orang bilang media sosial ni adalah untuk menghubungkan di antara satu sama lain. Tapi kelas, okey, macam di daerah kita sendirilah, di daerah macam sekarang ni kita di di mana kita sekarang ni, di daerah Keningau kan, kita di daerah Keningau. Tapi di daerah Nabawan, daerah Lizari tadi kan, betul kan Lizari, kampung Lizari kan? Ya betul Cikgu, saya di bawah. Kampung Lizari tadi, di bahagian pedalaman itu masih wujudnya capaian internet yang tidak bagus ataupun jurang digital. Okay? Jadi daripada jurang digital itu, masyarakat tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat luar. Contohnya dari Semenanjung dan juga Sarawak. Jadi ini adalah antara salah satu faktor yang mengundang kepada perpaduan dan integrasi nasional. Okay? Jadi kelas semua keempat-empat poin ini kamu boleh faham? Boleh kan? Okey, boleh. Syukur. Okey, kita move ke next part iaitu usaha dan strategi. Okey, cikgu mau satu orang baca dulu usaha dan strategi ni. Satu orang. Ayalah cikgu. Okey, Elisa. Okey, Elisa, boleh teruskan Elisa. Antara usaha iaitu dalam pendidikan yang mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Terusnya pelaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dan pendidikan yang sempurna kepada semua rakyat. Dan yang kedua adalah ekonomi melalui dasar ekonomi baru iaitu DEB. Yang mana DEB ini bertujuan mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan menambahkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat. Okey, bagus Elisa. Terima kasih Elisa. Okey kelas, jadi daripada segi sudut pendidikan, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Kenapa? Kenapa teacher tidak mau jelaskan? Itu kerja rumah kamu untuk cari, okey? Macam mana bahasa Melayu ini boleh memantapkan kita punya perpaduan dan integrasi nasional. Okey kelas, so itu kerja rumah kamu. Alright, jadi poin yang kedua ialah pelaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah dan pendidikan yang sempurna kepada semua masyarakat. Okey, betul lah ni. Kalau kita tidak bagi pendidikan yang sempurna kepada semua masyarakat ataupun semua rakyat, nanti diorang akan usulkan. Kenapa dalam perlembagaan persekutuan untuk perkara berapa ya? Cikgu lupa sudah. Untuk perkara 8/1 kah? Iaitu kesamarataan kan. Okay, nanti diorang akan usulkan kenapa kaum yang ini saja dapat, kenapa kaum yang ini tidak dapat. Okay? Jadi sebab itulah pentingnya pelaksanaan kurikulum yang seragam di semua sekolah. Okay, daripada aspek ekonomi pula iaitu DEB. Semua tahu kan apa itu DEB? Kelas, hello, masih ada sama teacher? Masih cikgu, tahu cikgu. Tahu. Okay, bagus. Okay, jadi DEB ni bertujuan untuk apa? Membasmi kemiskinan. Dan mengurangkan kemiskinan dengan menambahkan peluang-peluang pekerjaan. Betul tak kalau kita kementerian tidak menambahkan peluang-peluang pekerjaan, akhirnya terjadi apa kelas? Terjadi apa kelas? Terjadi rusuhan. Bila terjadi rusuhan, maka berlakulah ketidakstabilan ekonomi. Okey, dalam menambahkan peluang-peluang pekerjaan ini juga akan dapat mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat. Kenapa? Sebab dalam konteks pekerjaan, contohlah kalau kerja kilang kan, dalam pekerjaan di kilang tu dia ada Melayu, dia ada India, dia ada Cina, dia ada kaum bumi putra. Okey, kaum bumi putra. Jadi kaum-kaum tersebut akan dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Alright? Jadi semua boleh faham kan? Boleh cikgu. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya iaitu cikgu mau pula siapa yang mau baca ni? Ada yang Saya cikgu. okey, go Michelle. Oke, pertama yaitu politik. Permufakatan politik perlu diwujudkan. Seterusnya melalui permufakatan
politik dan asas yang berlaku akan dapat diatasi dan sebuah negara aman makmur dapat diwujudkan. Seterusnya sosial dan kebudayaan, aspek kesehatan yaitu perkhidmatan obat-obatan secara percuma diberikan kepada semua warga negara tidak mengira kaum dan keturunan di klinik maupun di hospital kerajaan. Seterusnya sistem perumahan yaitu melalui program penempatan semula yaitu pembinaan proyek-proyek perumahan yang memberi peluang kepada semua rakyat tanpa mengira kaum untuk hidup bersama-sama di sesuatu penempatan yang lengkap dan sempurna. Seterusnya kebudayaan yaitu menjalankan program-program yang bercorak kebudayaan semua kaum di Malaysia. Oke, terima kasih Michelle. Sama-sama Cikgu. Oke, bagus Michelle. Oke, daripada sudut politik, kita perlulah ada permufakatan politik. Kenapa kelas? Kenapa kita perlu ada permufakatan politik tuh? Ada jawaban sudah di sini. Untuk mengatasi pertikaian. Betul, mengatasi pertikaian. Oke, sebab kamu nampakkan isu politik yang wujud di negara kita sekarang. Bukan sekarang lah, sebelum ini, PRU sebelum ini. Nampakkan kelas? Nampak Cikgu. Jadi benda itu menimbulkan kucar-kacir, betulkah? Betul Cikgu. Ketidakpuashatian, lepas tu banyak betul orang post-post di media sosial kan yang tidak bagus pasal kerajaan. Okey, jadi benda itu amat penting. Okey, permufakatan politik ini sangat penting. Lagi satu, permufakatan. Apa yang kamu faham pasal permufakatan ni, Kas? Dengan permuafakatan ini dia macam persetujuan antara kedua-dua pihak. Maksudnya dia dapat satu suara yang bulat. Betul PC, betul. Okey, jadi artinya di sini dalam bidang politik ni kita punya pemimpin-pemimpin tidak boleh bergaduh. Okey, tidak boleh bergaduh lah. Jadi itulah antara usaha kerajaan. Okey, daripada sudut sosial dan kebudayaan untuk aspek kesihatan pula, okey, perkhidmatan ubat-ubatan secara percuma harus diberikan kepada semua warga negara. Okey, betul lah. Kalaulah contoh CPC lah kan, CPC orang Cina dan si Lizari orang Murut. Tapi si Lizari dapat ubat secara percuma, CPC dapat ubat secara berbayar. Jadi macam mana tu? Akan timbul apa guys? Kelas. Betul. Tidak puas hati kan? Bergaduh Cikgu, bergaduh. Bergaduh. Bila bergaduh bertumbuk, lepas tu masuk kes polis. Mencemarkan nama negara kan kelas. Jadi semua benda itu harus dititik beratkan. Jadi daripada aspek kesihatan, kerajaan ini perlulah menitik beratkan pemberian ubat secara percuma kepada semua kaum. Okay? Artinya orang mengamalkan hak kesamarataan lah. Okay. Dalam sistem perumahan pula sama juga macam tadilah. Okay, iaitu membina perumahan yang memberi peluang kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Kalau kita berkira dengan sesuatu kaum itu, apa yang akan jadi? Macam tadi kan berlakunya pergaduhan. Jadi pergaduhan itu memang tidak bagus. Sedangkan sesuatu kaum itu menyumbang kepada kebaikan di negara kita. Jadi ini adalah usaha kerajaan dalam aspek sistem perumahan. Seterusnya ialah kebudayaan. Kebudayaan menjalankan program-program yang bercorak kebudayaan semua kaum. Ini macam yang cikgu sudah cakap tadi. Iaitu menjalankan program-program yang menitik beratkan berkenaan semua kaum. Sebab kalau tidak melibatkan semua kaum, akhirnya nanti satu, kita tidak dapat info pasal kaum yang lain. Dan yang kedua ialah kaum-kaum ini tidak dapat bergabung, bersosial bersama-sama. Tidaknya interaksi, jadi akhirnya akan wujud salah faham. Kelas. Alright, jadi itu sahaja kita punya pembelajaran hari ini, input untuk hari ini. Jadi ada soalan kelas untuk usaha, strategi ataupun halangan-halangan ini. Ada kelas? Apa Ada tuh, Cikgu. Lisa? Kalau halangan Cikgu, sukan termasukkah? Halangan, sukan. Sukan maksudnya dari segi apa? Contoh sesetengah kaum tuh kan dia mengeksploitasikan tuh sukan.
Yes, Elisa, betul. Dia akan termasuk dalam halangan. Oke, jadi kamu boleh letakkan nanti dalam esei ataupun soalan struktur. Eksploitasi sukan itu akan juga menyebabkan perpaduan dan integrasi tidak dapat dipupuk. Kenapa? Sebab bila eksploitasi sukan ini, apa yang kamu faham pasal eksploitasi sukan? Yaitu sesuatu kaum mendominasi sesuatu sukan, kan? Betul, cikgu, betul. Oke, jadi bila sesuatu kaum mendominasi sesuatu sukan itu, kita tidak akan dapat, macam yang cikgu cakap tadi tu, dalam aspek kebudayaan juga, tidak akan dapat berkomunikasi. So, secara tidak langsung, kalau kurang komunikasi, kita tidak dapat buat orang jadi kawan, kan? Oke, jadi betul Elisa. Itu adalah salah satu halangan. Alright, class. Jadi, itu nota tambahan. Yang lain tolong catat. Oke. Jadi, ada lagi soalan kelas? Kalau tidak, kita pergi kepada latihan pengukuhan. Ada kelas, tidak? Oke, kalau tidak, kita pergi kepada latihan pengukuhan. Oke, tapi latihan pengukuhan ni, cepat. Cikgu bagi kamu melalui sini sajalah. Sekejap, oke kelas. Oke, cikgu bagi kamu masa 10 minit, oke? 10 minit, oke, tolong jawab kelas. Cikgu set masa sekejap. Kelas kita ada 8 minit lagi. Kalau ada yang sudah siap, boleh bagi tahu cikgu. Kalau majority siap, boleh chat di chat box. Cikgu tengok dulu. Oke, masih belum ada yang siap. 4 minit lagi kelas. Go semua. Semua boleh jawab. Cikgu yakin tuh.
Oke, bagus Elisa. Sudah siap? Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke, ada 2 respon sudah cikgu dapat di sini. Wow, bagus. Bagus kelas. Setakat ini 2 respon ini oke, bagus. Oke, setakat ini respon ini sangat memberangsangkan. Cikgu nampak ada 2, semua betul. Cikgu tunggu lagi yang lain. Oke, 2 menit lagi kelas. Oke, siap, bagus. Oke, bagus. Siap sudah. Bu Selisa X Michelle, cepat. Cepat ya. Oke, ada 4 respon sudah cikgu dapat. Cikgu cek dulu satu-satu. Oh, nantilah cikgu cek sekejap lagi. Nanti kamu dampak jawaban. Oke, kelas ada 2 orang lagi. Come on. Oke, 5. 1 orang lagi. Oke, bagus Alia. Coba. Kita tunggu lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Tunggu Lizeri lagi belum. Oke, kita tunggu Lizeri dulu. Lizeri, oke kata Lizeri? Atau ada masalah lain? Sorry cikgu, tadi ada masalah lain. Oke, tidak apa Lizeri. Cikgu bagi 1 menit lagi. Oke, bagus kelas. Semua dapat jawab dengan betul. Oke, kita tunggu Lizeli dulu. PC minum dalam kelas. PC. Nakal PC ya, tidak bagi-bagi lagi. Oke, betul-betul boleh. Sudah cikgu, sorry ada masalah lain. Sekejap tadi yang mula-mula buka Google. Oke, tidak apa Lizeli, cikgu paham. Oke, kelas. Jadi, oke, semua sudah jawab. Mari kita lihat.
Okey, untuk soalan yang pertama, apakah yang anda faham berkaitan perpaduan dan integrasi? Okay, cikgu tengok dulu. Ui, semua jawab dengan betul. Semua jawab dengan betul. Okey. Cepat, cikgu semak dulu kamu punya jawapan. Kamu salin nota, kamu buat nota masa cikgu mengajar tadi kan di kelas? Iya, cikgu. Patutlah jawapan kamu ni cikgu tengok macam-macam yang cikgu bagi tadi. Jadi bagi tepukan kepada semua kelas. Cikgu tengok jawapan kamu semua betul. Okey. Tapi okey, cikgu mau bagi tahu juga dulu. Okey, untuk soalan 1 dan 2 tu cuba baca Alia soalan 1 tadi apa? Kejap cikgu. Okey. Soalan 1 kan cikgu? Ya, 1 je. Okey, soalan 1. Apakah yang anda faham berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional? Jawapannya cikgu A, yang merupakan satu proses menyatupadukan pelbagai kaum masyarakat yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Okey, betul. Nombor 1 ayam. Okey, semua betul. Okey, nombor 2 pula. Saya mahu siapa jawab? Siapa baca ni? Michelle. Tolong baca soalan nombor 2. Okey, cikgu. Kejap cikgu tunjuk soalan lah. Okey, baca soalan nombor 2 ini. Berikut merupakan halangan perpaduan dan integrasi kecuali. Jawapan dia cikgu permuafakatan politik perlu diwujudkan kecuali. Okey, betul. Alright kelas, untuk 3 halangan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, ini cikgu mau kamu salin lah. Kamu sudah bagi cikgu tadi 3, okey, tapi cikgu mau ulas lagi. Okey, untuk halangan yang pertama ialah nilai dan sikap perkauman ataupun etnosentrisme. Yang kedua ialah, kamu salin kan di kelas? Salin, okey? Okey. Yang kedua ialah tahap kefahaman yang rendah mengenai kaum lain. Yang ketiga ialah proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri. Yang keempat, jarak antara wilayah yang jauh. Dan yang kelima ialah apa tadi Elisa bagi tahu tu? Eksploitasi sukan. Okey. Okey, untuk yang keempat pula, jelaskan. Bukan pula. Berikan 3 langkah. 3 langkah memantapkan perpaduan. Macam mana kita memantapkan perpaduan ini? Melalui bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar. Okey. Yang kedua ialah melalui pelaksanaan dasar ekonomi baru. Ketiga, permuafakatan politik. Keempat, menjalankan program yang bercorak kebudayaan semua kaum. Alright. Okey. Seterusnya ialah jelaskan bagaimana aspek ekonomi mampu memantapkan integrasi nasional. Okey, ini cikgu tengok jawapan kamu tadi pun semua bagi tahu pasal DEB. Kita pun baru belajar pasal DEB kan? Okey. Jadi semua faham kan? Semua faham kan apa yang cikgu ajar hari ini? Faham cikgu. Faham. Okey, bagus. Kamu punya latihan pengukuhan pun cikgu tengok semua dapat jawab dengan bagus. Tahniah kelas. Okey. Tahniah, kita boleh proceed kepada latihan sudah lepas ni sebelum exam. Okey, jadi sudah settle kita punya latihan pengukuhan. Kamu ada apa-apa soalan mau tanya cikgu sebelum cikgu akhiri kelas? Dah. Okay. Jadi cikgu mau buat kesimpulan dululah pasal apa yang kita sudah belajar. Okey kelas? Okey, jadi untuk topik integrasi dan perpaduan ini, dia adalah sangat penting. Okey kelas? Di samping kamu dapat mengenal pasti faktor, kamu juga akan dapat mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi masalah perpaduan. Okey, jadi cikgu mau tanya, apa yang jadi kalau tiadanya perpaduan dan integrasi? Kita ulang balik, apa yang akan jadi?
Apa tadi akan berlakunya? Perpecahan, Cikgu. Perpecahan, rusuhan kan. Okay, contohnya tadi macam Alia bagi tahu, rusuhan 13 Mei. Lepas tu, okay, kita boleh jadikan lagi satu pengajaran daripada rusuhan di kuil Sri Maha Mariaman. Okay, masa tu, Cikgu. betul kan? Kamu ada dengarkah cerita pasal anggota bomba tu? Ada, Cikgu. Sangat sedih, sangat menyayat hati kan. Jadi disebabkan rusuhan-rusuhan begini, dia akan akhirnya membahayakanlah orang lain. Jadi kelas, Hingga maut, Cikgu. apa tu Alia? Hingga maut, Cikgu. Betul. Jadi kelas, benda-benda begitu kita harus elakkan dan kamu haruslah terapkan nilai-nilai murni. Dan kalau boleh, macam kita punya poin yang pertama tadi iaitu halangan dia sikap kita sendiri. Okay, sikap kita perlulah perbaiki. Okay, jangan terlampau negative thinking. Kena sentiasa positif. Okay, kelas? Okay, jadi semua boleh? Boleh, Cikgu. Okay, boleh. Alhamdulillah. Okay, kelas, kalau begitu, kita akhiri kita punya kelas pada hari ini. Dan itu sahaja dari Cikgu. Assalamualaikum dan bye semua. Jaga diri, okay? Bangun. Okay. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama kelas. Okay, baik kelas. Tahniah semua boleh menjawab dengan baik. Okay, sama-sama. Bye semua. Jaga diri, okay? Bye, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.